Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Uh, pada hari ini saya ingin memberikan beberapa maklumat. Uh, Pertamanya berhubung dengan perintah kawalan pergerakan yang diperkuatkan ataupun enhance MCO yang telah dikenakan bagi Menara City One dan Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion di kawasan berhampiran dengan Jalan Masjid India. Adalah didapati di kawasan ini telah berlaku 82 kes semua sekali di Selangor Mansion, dan ini satu angka yang besar bagi satu blok ataupun satu kondominium, di mana kes yang kita bermula kita detect hanya 17 kes saja. Jadi sekarang ini pagi tadi dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan telah ada 82 kes di Selangor Mansion, dan juga ada pertambahan juga kes di City One juga di kawasan neighborhood yang sama. Atas sebab itu perintah kawalan yang diperketatkan bagi bangunan-bangunan ini atau kondominium ini diperlanjutkan sehingga 28 hari bulan yang akan datang. Dan perkembangan terbaru telah pun diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara, bukan saja 3 bangunan ini diletakkan di bawah PKP yang diperketatkan, tetapi mulai daripada hari ini keseluruhan kawasan yang bersempadan dengan Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Dan Wangi, Jalan Mushi Abdullah dan Jalan Tun Perak, keseluruhan kawasan itu telah diputuskan untuk dimasukkan dalam zon MCO atau Zone Enhanced Movement Control Order. Ini bermakna tidak ada dibenarkan pergerakan keluar masuk bagi keseluruhan kawasan itu, dan langkah-langkah sedang diambil oleh pihak bertugas, terutama sekali pihak PDRM dan ATM serta petugas-petugas lain yang sebelum ini bertumpu di tiga kondominium, sekarang ini diperluaskan kepada kesemua premis yang terletak antara Jalan Tun Perak, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Dan Wangi dan Jalan Munshi Abdullah. Jadi keseluruhan blok itu dikendaki mematuhi perintah-perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan. Dan ini juga bermakna tidak dibenarkan orang luar masuk, dan petugas-petugas kita yang bertugas dalam zon ini, kalau mereka ingin memasuki mana-mana premis, mana-mana bangunan yang telah di-seal ataupun yang telah dilingkung atau dikodon, itu dikendaki mengenakan pakaian PPE sepenuhnya, ya. Mesti mengenakan pakaian ataupun personal protection equipment yang lengkap. Saya akan mengadakan satu mesyuarat yang khusus dengan dengan CMC, Crisis Management Center, kerana tempat ini memerlukan kita menambah anggota petugas dan juga menambah urusan logistik, iaitu kita menjangkakan ada pertambahan selain daripada 3,200 di City One dan lebih kurang 1,650 di Selangor Mansion dan Melayan Plaza. Kita menjangkakan Melayan Mansion, kita menjangkakan ada lebih kurang 850 lagi yang tinggal di
berdekatan di kawasan itu, di tempat-tempat tinggal yang tertentu, pekerja-pekerja petugas di situ. Saya berharap kita akan mendapatkan kerjasama daripada pemilik-pemilik kedai, peniaga-peniaga di situ yang ada kaki tangan ataupun pekerja-pekerja mereka untuk memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan, dan juga kita mengharapkan supaya mereka dapat menghubungi kepada pekerja-pekerja mereka kalau mereka ada di dalam kawasan itu, ataupun mungkin juga kalau dia berada di luar, supaya dia tampil untuk kita menjalankan pemeriksaan. Kita kena buat tes atau buat ujian COVID kepada semua mereka-mereka yang berada dalam kawasan itu atau mereka yang bekerja situ. Kalau mereka ada di luar juga, saya rasa mereka elok tampil secara sukarela supaya ujian-ujian dapat dibuat. Ini adalah satu prosedur bagi nak menentukan tidak berlaku wabak yang merebak yang berpunca ataupun berpusat daripada kejiranan Masjid India ataupun sekitar Masjid India. Di kawasan ini adalah kawasan padat pembangunan. Di situ ada kondominium, di situ ada supermarket, di situ ada hotel juga. Kata silap saya, Palace Hotel ataupun lagi, dan di situ juga ada tempat-tempat tinggal yang disewa kecil-kecilan sekitar tempat itu. Jadi saya menyeru supaya semua mereka kalau tak termasuk dalam list yang ada rekod dengan kita boleh tampil secara sukarela memaklumkan kepada petugas. Tapi kalau mereka berada dalam bangunan yang ramai, yakni mereka menyewa unit-unit itu, maka pergerakan mereka adalah dihadkan, dikehendaki berada di dalam bangunan, dan mereka boleh memberikan maklumat kepada petugas di situ atas keperluan-keperluan mereka. Kita akan cuba untuk menyediakan keurusan kemudahan logistik, termasuk makanan atau bahan makanan untuk dimasak. Mereka juga boleh menghubungi petugas di situ kalau sekiranya mereka ada memerlukan apa-apa bantuan. Saya merasa agak khawatir sikit dengan perkara ini, kerana bukan khawatir bagaimana ya, saya bimbang kerana nampaknya tugas kita makin bertambah yang kita paksa kita uruskan, dan ini satu perkara yang tidak mudah untuk nak menguruskan bila EMCO atau PKP yang diperkuatkan ini dilaksanakan dalam di tengah-tengah pusat bandar seperti ini. Tapi kita pohon kerjasama kerana kita sementara kita masih berada di peringkat awal, kita mesti memastikan ini tidak menjadi seri petaling yang kedua. Ya, di seri petaling itu merebak, kemudian setelah perhimpunan istimak itu diadakan, mereka yang hadir itu dah berteraburan, dah pergi ke merata-rata negeri, termasuk luar negara. Dan kita dapati kesannya ialah kluster Seri Petaling telah mencatat 1,850 kes. 1,850 kes. Dan dia pergi ke merata-rata tempat. Jadi kita dah ambil daripada pengalaman itu, kita nak memastikan di sekitar Jalan Masjid India ini, walaupun kes ada meningkat, kita berharap sekarang ini di Menara City One 39 kes, sementara majoritinya 1,764 lagi adalah negatif, 39 kes positif. Selangor Mansion dan Melayan Mansion sekarang ini, daripada hanya 15 kes hari itu, sudah menjadi 88 kes. Jadi ini satu cabaran yang besar, tapi insya-Allah kita akan segera mengambil langkah-langkah bagi memastikan kita dapat menguruskan penularan ini dengan sebaik mungkin. Jadi hari ini saya memulakan dengan berita yang tak berapa sedap sikit, dan mungkin mood bercerita pun
rosak dah sikit hari ini, tapi bukan rosak macam mana, maksudnya kita bimbang, kita khawatir. Tapi kalau semua bagikan kerjasama, kita tahu inilah caranya yang insya-Allah kita boleh berjaya mengekang penularan. Itu yang penting. Concern saya utama sekali supaya kita tidak mahu Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan berlaku wabak, penularan wabak di luar kawalan. Kita dah tengok banyak negara ya, walaupun dia maju, besar, moden, hebat, macam New York, macam di Amerika, yang mereka menguasai dunia, mereka ada segala-galanya, mereka ada pakar, ada saintis, ada kewangan, ada macam-macam. Tapi kita tengok beribu-ribu nyawa hilang dan beratus ribu terkena jangkitan. Kuala Lumpur masih jauh dan kita minta dijauhkan. Na'udzubillah min zalik. Jadi tugas saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Keselamatan dan juga Menteri Wilayah nak memastikan, dan kita kena berjaya, nak memastikan Kuala Lumpur tidak diserang wabak. Jadi bila kita dapat kes-kes begini, awal sikit kita ambil tindakan yang tegas. Memang menyusahkan, memang menyulitkan, saya faham, tetapi ini saja jalan, orang kata susah dahulu supaya kita bersenang-senang kemudian. Jadi saya minta pada penduduk di sekitar kejiranan Masjid India ini untuk memberikan kerjasama kepada para petugas. Jadi jangan timbul sebuah perkara yang tidak diingini seperti mana yang saya dengar pada peringkat awal PKP dikenakan di kawasan itu. Sedikit berita yang agak baik di mana kita telah menjalankan ujian COVID kepada semua gelandangan, termasuk gelandangan yang kita letakkan di Seri di Dewan Serbaguna Alam Damai. Di Dewan Serbaguna Alam Damai kita letakkan gelandangan yang bukan warga negara. Ada 70 orang lebih kat situ dan saya nak sukacita nak memaklumkan setelah kita menjalani ujian kepada semua gelandangan yang ditempatkan di Dewan Serbaguna Alam Damai, alhamdulillah kesemuanya adalah negatif. Tidak ada sebarang jangkitan COVID atas gelandangan yang bukan warga negara yang sekarang ini kita tempatkan di Dewan Serbaguna Alam Damai. InsyaAllah malam ini jika ada kesempatan, tidak ada arah melintang, saya akan berada bersama dengan gelandangan di Dewan Serbaguna Ampang Ile. Di sana ada 108 orang gelandangan warga negara. InsyaAllah selepas solat maghrib saya akan berada bersama dengan mereka di Dewan Serbaguna Ampang Ile. Menyentuh soal tentang gelandangan ini, seperti mana saya maklum semalam, kita dah setuju, kita ada nak buat satu jawatankuasa task force yang khusus, multi agency, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan Kebajikan Negara, Dewan Bandaraya, Jabatan Boroh, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Tenaga Kerja ataupun Labour Department, dan juga beberapa badan termasuk NGO. Dan saya merasakan ada 2-3 perkara yang kita akan lakukan, macam saya dah sebut semalam, termasuklah kita akan menjaga kebajikan mereka, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Tapi yang lebih pentingnya sekarang ini ialah kita buat pertama kalinya, kita ingin duduk dengan stakeholders ini, orang yang pernah terlibat mengurus gelandangan ini, untuk memikirkan pelan-pelan jangka panjang untuk melihat Kuala Lumpur dapat dibersihkan ataupun supaya mereka tidak bergelandangan di Bandaraya Kuala Lumpur, dan kita nak cuba membantu mereka. Saya tahu benda ni sangat-sangat susah. Ada banyak kategori, ada yang terlibat dengan dadah, ada yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti lain, ada juga yang tidak berapa sihat,
mungkin dari segi mental dan sebagainya, tetapi yang produktif itu, yang boleh bekerja, yang sehat itu, yang terjebak kerana masalah-masalah tertentu, kita ingin adakan program jangka panjang seperti mana yang dah banyak diperkatakan. Jadi untuk itu saya nak memaklumkan pada hari ini, setelah berbincang dan melihat kepada keperluan dana-dana tertentu, saya telah memaklumkan bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan bersedia untuk set aside 1 juta ringgit untuk tahun ini, satu dana khusus diwujudkan bagi memberi backing kepada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan usaha-usaha menyelamatkan gelandangan. Dan ini termasuk sebahagian daripada 1 juta ini untuk diberikan juga kepada NGO yang nanti tampil ke hadapan untuk memberikan tenaga mereka. Mereka boleh membantu kita untuk membawa dana-dana yang lain juga macam biasa, dan bagi mereka itu, jika mereka memerlukan dana tambahan, katakanlah ada beberapa bidang yang saya harap NGO dapat membantu kita, misalnya bidang kaunseling, ya, bidang kaunseling, kemudian bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan, ya, untuk membuat pemeriksaan kesihatan, khidmat nasihat kesihatan, perawatan kesihatan kepada gelandangan-gelandangan ini yang boleh juga dibuat oleh NGO. Saya akan masukkan NGO utama dalam task force supaya kita berganding bahu buat secara bersama, sebab saya faham ini tidak satu perkara yang mudah. Juga daripada dana ini nanti juga akan digunakan untuk melengkapkan kemudahan-kemudahan untuk gelandangan, sama ada di asrama-asrama yang disediakan oleh sebuah syarikat, satu lagi disediakan oleh Dewan Bandaraya. Kemudian kalau di situ ada perlukan support ekstra, maka dana ini juga boleh digunakan. Dan juga beberapa keperluan individu gelandangan itu sendiri. Maklumlah, nak puasa, nak raya dan sebagainya. Selain daripada apa yang mereka layak terima di bawah apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, kita akan uruskan supaya mereka dapat bantuan-bantuan itu. Tapi kalau ada lagi perkara yang diperlukan untuk mereka, katakanlah mereka itu yang boleh kita salurkan untuk membuat kerja-kerja menambah pendapatan misalnya, ya, kalau ada di kalangan mereka. Sebagai contoh, salah seorang daripada mereka pandai melukis. Saya bercakap dengan dia pandai melukis. Barangkali kalau kita boleh jadikan dia pelukis jalanan, dia duduk di satu tempat, dia melukis, maka mungkin dia boleh jual hasil lukisan dia. Mungkin dia perlukan kepada alat-alat tertentu untuk nak menjalankan aktiviti ataupun hobi melukis. Jadi untuk kaedah macam itu, kita akan gunakan dana yang saya sediakan ini. Jadi dana 1 juta ini bagi membolehkan apa-apa yang kita rancang bersama nanti benar-benar dapat take off dalam masa yang cepat. Jadi itu antara yang terbarulah yang kita sedang rancangkan, dan ini akan saya bagikan taklimat, mungkin besok ataupun lusa task force ini akan mengadakan mesyuarat. Macam saya kata tadi, jangan rasa mudah menguruskan aspek gelandangan ini, satu perkara yang sangat mencabar. Banyak orang gagal, kita bawa kemudian dia lari balik. Banyak juga yang jadi gelandangan, dia ikut kita sekejap, dia balik semula bergelandangan dan sebagainya. Jadi kita ingat, kita nak ambil pendekatan yang berbeza sedikit kali ini, iaitu satu pendekatan yang lebih sustainable, yang ada kemampanannya, yang kita boleh follow through. Kerana saya juga menjangkakan sementara yang ada ni pun belum siap, gelandangan baru akan mula mengambil tempat-tempat mereka. Sebab itu kita juga nak bekerjasama dengan badan-badan NGO untuk membangkitkan kesedaran supaya jangan bergelandangan. Pilih jalan-jalan yang lain. Ada banyak agensi, banyak individu, banyak orang perseorangan
yang membantu. Kalaupun ada masalah sosial, ada masalah keluarga, ada masalah kewangan, kita tidak mahu melihat rakyat negara kita, orang kita terjebak dalam situasi yang sedemikian. InsyaAllah kerajaan akan melihat kepada perkara-perkara ini secara yang serius dan secara bersungguh-sungguh. Itu mengenai gelandangan. Macam saya kata tadilah, Panglima RM12 telah memberi persetujuan. Mereka akan mengambil untuk menjalankan latihan fizikal. Mungkin lepas mesyuarat di peringkat task force, kita akan memulakan. JKM telah pun mengenal pasti beberapa orang counselors. Saya harap kalau ada di luar sana orang yang ada kepakaran dalam counselling, boleh saja volunteers. Begitu juga kalau ada doktor ataupun paramedik ataupun mereka-mereka yang ada kepakaran dalam bidang kesihatan, termasuk kesihatan mental. Saya juga harap mereka dapat tampil membantu saya untuk memberikan khidmat nasihat dan juga khidmat kesihatan kepada para gelandangan ini. Dan kalau ada juga social workers yang ingin menjalankan aktiviti tertentu bersifat engagement, positive engagement dengan dengan gelandangan, mereka juga boleh tampil ke hadapan. Saya mengalu-alukan social workers, health workers dan juga counselors, psychologists dan sebagainya untuk membantu kita. Dan kepada syarikat-syarikat korporat di luar sana yang ingin menyumbang kepada satu dana yang saya sediakan tadi. Saya sediakan 1 juta. Apalah salahnya syarikat-syarikat besar yang bersimpati dengan soal yang berkaitan dengan gelandangan ini. Mereka juga boleh tampil ke hadapan untuk memberikan apa-apa juga bentuk bantuan yang boleh menjayakan rancangan kita ini. Itu adalah sangat-sangat kita alu-alukan. Secara keseluruhan dari segi nasional, barangkali pagi tadi saya menghadiri mesyuarat di peringkat menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan bersama dengan Menteri Kanan yang dipengusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, di mana kita dimaklumkan alhamdulillah angka kes-kes baru kekal rendah. Sekarang ini total semua 4,817 kes positif, tetapi oleh kerana dah ramai dapat dipulihkan ataupun disembuhkan, maka yang masih menjalani ataupun kes yang aktif di dalam ward yang sedang menjalani rawatan hanyalah 2,464 saja. Ini satu angka yang cukup baik, cukup memberangsangkan hasil pada usaha semua kerja-kerja yang kita lakukan. Kematian setakat ini barulah hanyalah 77 orang sahaja. Di negara lain 77 orang ni separuh hari. Ada yang satu hari mati sampai 400, 500. Kita dah sebulan lebih kita menguruskan perkara ini. Total kematian hanyalah 77. Kita tahu kita dapat rendahkan lagi angka ini. Kita dapat ramaikan lagi yang dapat dirawat. Ternyata frontliners kita, para doktor, para jururawat kita telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Jumlah di ICU juga rendah, iaitu hanya pada 66 orang sahaja, dan yang intubated hanya 37 orang sahaja yang memerlukan support ventilator dan sebagainya. Walaupun kita menyediakan ventilator hampir 1,000 unit, jangkaan pergi pada ramai, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT, angkanya dapat dikekalkan rendah. Ada juga berita di luar yang menyatakan kita kerajaan tak cukup PPE. Ini tersebar dalam media baru, dalam social media.
Tadi kita bincang perkara ini, kita minta nak tengok angka-angka data-data, ternyata angka itu tidaklah benar, ya. Memang dalam satu briefing ada disebutkan keupayaan PPE kita boleh bertahan 2 minggu. Itu disalah tafsirkan. 2 minggu tu, bila sebut PPE ni, dia bukan satu perkara, dia satu set dengan apa tu masknya, sarung kasutnya, apa lagi, suitnya yang baju yang untuk mengelak daripada jangkitan dan sebagainya, the whole set itu. Dia ada lebih kurang 12-13 barang-barang yang berbeza. Jadi yang diambil itu angka sebelah rendah, yang mungkin kurang sikit, misalnya sarung kasut, yang sebenarnya kalau dah pakai boot, tak pakai sarung kasut pun tak apa, tapi itu Malaysia gunakan standard yang lebih tinggi. Dan ada beberapa perkara. Sebenarnya kalau dihitung semua sekali, termasuk barang-barang yang mula sampai, yang disumbang, yang diorder semua sekali, jangan bawa gambaran PPE tak cukup atau PPE hanya cukup untuk 2 minggu. Kita punya PPE dilaporkan tadi cukup atau melebihi daripada sebulan, melebihi daripada 40 hari. Kita setengah-setengah kalau macam face mask dan sebagainya, ada dalam jumlah yang banyak sekali. Dan itu pun perolehan dibuat secara berterusan. Bukanlah ada setakat itu terhenti, tidak. Perolehan dibuat secara berterusan. Jadi apa jaminan yang nak kita katakannya bahawa kita, kerajaan kita, Kementerian Kesihatan kita mempunyai kemudahan yang cukup. Cuma kadang-kadang ada lambat sikit delivery. Hospital dan klinik-klinik yang ada berjauhan daripada Kuala Lumpur, itu pun juga sudah pun dapat diatasi oleh kementerian. Dalam wilayah, sudah tentulah kita tidak ada masalah dengan PPE. Kementerian Kesihatan telah dapat membekalkan dengan secukupnya. Semalam, kes baru di Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan hanyalah 27 kes sahaja, menjadikan total kes sekarang ini di KL cuma 830. Macam saya kata tadi, alhamdulillah angkanya rendah. Di tempat lain satu hari pun dah lebih pada 1,000. Kita total kes kumulatif. Ini kumulatif, tapi sebagian besar separuh dah keluar, dah dapat dipulihkan. Tapi angka semua sekali 830 dengan kes baru hanyalah 27 orang sahaja. Jadi itulah yang dapat saya update. Prinsip kita di Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Wilayah Persekutuan, kita transparent. Angka kita beritahu, tahap kesiagaan kita beritahu, berapa orang kita, gelandangan kita beritahu, supaya warga wilayah mengetahui yang kita menguruskan perkara ini secara hands-on. Rakyat perlu tahu, kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Segala maklumat yang kita ada, kita kongsikan setiap hari. Kecuali saya ada perkara yang terlalu mendesak, ada jugalah yang live FB ini tak dapat saya adakan. Dan selain daripada update angka-angka itu, saya kongsikanlah juga beberapa perkara yang baru kita putuskan dan sebagainya. Dan saya harap borak-borak celoteh 20 minit sehari ini, bukan lama pun 20 minit, paling lama setengah jam, sedikit sebanyak memberikan faedah kepada bukan saja pada warga wilayah tetapi pada masyarakat secara umumnya. Kebetulannya kerana saya menghadiri mesyuarat PKP atau mesyuarat memantau pelaksanaan kawalan pergerakan ini setiap hari. Jadi banyaklah maklumat-maklumat yang kita perolehi. Jadi maklumat itu selagi mana tidak bercanggah dengan SOP yang kita ada, sebab kita tak boleh ada ramai jurucakap, nanti timbul kekeliruan dan sebagainya. Saya lebih fokus kepada wilayah persekutuan. Saya ucap terima kasih kepada Dewan Bandaraya yang saya difahamkan urusan membayar duit menggantikan pack makanan 100 satu orang tu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Belum habis lagi, ada yang
pergi rumah-rumah berkunci dah tak ada orang. Ada juga yang sikit sebanyak rekod yang perlu diperbetulkan. Ada yang minta nombor akaun tak ada dan sebagainya. That's quite normal lah. Bila kita buat kerja, tentulah ada sesuatu yang tidak lengkap. Saya harap itu akan boleh diperbaiki. Begitu juga bantuan kepada penjaja-penjaja, 500 one off kepada penjaja yang berlesen dengan Dewan Bandaraya. Ini juga sedang berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa penjaja yang ada yang tak dapat kita call, nombor telefon dah berubah ataupun alamat dah berubah, mereka boleh tampil ke hadapan dan melaporkan diri. Ya, selain daripada itu, saya rasa tidak ada lagi perkara-perkara yang yang mendesak ataupun perkara-perkara yang urgent yang perlu saya berikan. Hal-hal lain alhamdulillah berjalan dengan baik bagi wilayah Persekutuan. Barang-barang yang kita hantar untuk Labuan, terima kasih kepada Tentera Udara Diraja Malaysia yang telah membawa kiriman barang-barang untuk Labuan melalui penerbangan khas pesawat TUDM. Saya difahamkan semalam atau 2 hari lepas, semua barang-barang itu telah sampai di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kalau sekiranya ada lagi maklumat, kekurangan apa-apa, kita akan ambil tindakan-tindakan untuk menyusulinya. Akhir sekali untuk hari ini, kita akan menyambung operasi disinfeksi. Menyambung untuk sekarang ini bukan saja di luar bangunan, tetapi juga di dalam bangunan, terutamanya bila ada kes positif berlaku di satu-satu tempat, ya. Dan untuk itu saya telah berunding dengan sebuah syarikat swasta yang akan membantu kita membuat disinfection dalam bangunan secara percuma oleh syarikat berkenaan. Mungkin saya elok sebut, iaitu MRCB, ya. Mereka telah berikan komitmen. Misalnya baru-baru ini di Kementerian Wilayah sendiri telah ada kes positif, seorang pegawai positif. Maka keseluruhan bangunan Kementerian Wilayah akan dilakukan disinfeksi besok. Kemudian di bangunan-bangunan di sekitar Jalan Masjid India, ya, kita nak maklumkan kita akan buat disinfeksi kalau perlu beberapa kali termasuk dalam bangunan. Jadi pagi tadi dalam meeting kita telah dapatkan penjelasan bahawasanya untuk zon merah pekerja-pekerja dan petugas mesti mengenakan PPE penuh, kemudian akan masuk ke bangunan dan membuat disinfeksi di koridor-koridor, di lobi-lobi, di lift-lift dan di tempat-tempat yang boleh kita masuki. Jadi sama ada bangunan kerajaan dalam wilayah, kalau ada kes positif, sila maklumkan kepada CMC supaya gerakan disinfeksi dalam bangunan dapat dibuat untuk tempat yang ada kes positif. Sementara disinfeksi luar bangunan akan berjalan terus mengikut keutamaan kawasan dengan mendahulukan kawasan-kawasan zon merah. Jadi itulah perkongsian pada hari ini berkenaan dengan gelandangan, berkenaan dengan kes-kes positif, berkenaan dengan disinfeksi dan beberapa isu-isu yang berkaitan. Sekali lagi saya berharap kita terus berdoa untuk kita dapat memenangi perang melawan COVID-19 ini, dan kepada warga wilayah Persekutuan jangan ambil sikap dah relax, mungkin sebab dah lama, dah rasa biasa. Jangan, kita terus serius. No bazar Ramadan, no perhimpunan-perhimpunan, no overcrowding dalam wilayah Persekutuan. Tidak harus ada apa-apa aktiviti yang berlonggok beramai-ramai. Tidak boleh ada sebarang perhimpunan untuk beberapa lama, hatta solat berjemaat, solat Jumaat, solat tarawih,
semuanya kita tunggu arahan dan garis panduan yang diberikan oleh Jabatan Hal-Ehwal Agama dan juga Kementerian Kesihatan. Kita utamakan dulu soal keselamatan dan nyawa. Kita berada dalam situasi darurat, kita perlu bekerjasama sesama kita agar perang memotong ataupun memintas ataupun mematikan rantaian penularan COVID-19 dapat kita jayakan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.